Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 2 Mac bersamaan dengan Hari Rabu, di mana kemarin kita baru saja masuk pada tarikh 1 Mac, di mana awal bulan Mac, dan sekarang ini kita berada di minggu pertama bulan Mac, iaitu bulan 3. Hari ini adalah 2 hari bulan Mac bersamaan dengan Hari Rabu, di mana saya mulakan hari ini dengan ramalan cuaca seperti biasa, di mana pada siang menjelang petang ini keadaan berawan dan sedikit panas dan juga tiada hujan diperkirakan berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan juga Putrajaya. Sebelah malamnya juga begitu, tidak akan berlaku hujan dijangkakan, dan sebahagian tempat sedikit berawan dan cerah. Itu saja ramalan cuaca untuk tarikh hari ini, iaitu 2 Mac, dan kita teruskan dengan peristiwa dan juga sejarah yang berlaku pada tarikh hari ini. 2 Mac merupakan hari kemerdekaan untuk negara Maghribi, di mana pada tahun 1956 Maghribi mengisytiharkan kemerdekaan negaranya daripada penjajahan Perancis. Sedikit mengenai Hari Kemerdekaan di Maghribi. Hari Kemerdekaan merupakan perayaan yang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sesebuah negara. Kebiasaannya selepas bebas daripada menjajah atau berpisah daripada negara lain di kebanyakan negara, Hari Kemerdekaan juga disebut sebagai Hari Kebangsaan. Dan hari ini adalah Hari Kemerdekaan untuk negara Maghribi. Maghribi ialah sebuah negara di Afrika Utara yang mempunyai satu garis pinggir laut yang panjang di sepanjang lautan Atlantik, yang menjangkau Selat Gibraltar sehingga lautan Mediterranean. Negara ini bersempadan dengan Algeria di timur, laut Mediterranean dan Spanyol di utara, dan lautan Atlantik di barat. Sempadan selatannya telah dipertikaikan. Maghribi menuntut hak milik Sahara Barat yang telah mentadbir kebanyakan wilayah itu sejak tahun 1975. Maghribi, sebuah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan, merupakan negara Afrika tunggal yang bukan ahli Kesatuan Afrika. Bagaimanapun, Maghribi ialah ahli Liga Arab, Kesatuan Maghribi Arab, Pertubuhan Persidangan Islam, Kumpulan Dialog Mediterranean, Kumpulan 77, La Francophonie, serta sebuah sekutu bukan NATO Amerika Syarikat yang utama. Itu sedikit mengenai negara Maghribi, dan dengan itu saya ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan untuk semua warga Maghribi. Peristiwa seterusnya, peristiwa yang berlaku pada tahun 1933, di mana filem Hong Kong dibuka di Radio City Music Hall, New York pada tarikh hari ini, bertepatan dengan tahun 1933. King Kong ialah watak raksasa rekaan menyerupai gorila yang muncul dalam beberapa filem sejak tahun 1993. Watak ini telah menjadi salah satu ikon wayang paling terkenal hingga menyebabkannya muncul atau dirujuk dalam karya selain filem. Peranannya dalam pelbagai kisah ini berubah-ubah daripada sekadar raksasa mengamuk kepada adiwira yang tragis. Dan peristiwa seterusnya berlaku pada tahun 1989, di mana 12 negara komuniti Eropah bersepakat untuk mengharamkan pengeluaran semula atau pengeluaran semua jenis klorofluorokarbon atau singkatannya CFC menjelang akhir abad ini. Sedikit mengenai zat kimia ini, iaitu klorofluorokarbon atau singkatannya CFC ialah sejenis sebati organik berbentuk gas yang mengandungi karbon, klorin dan fluorin. Ia juga dikenali dengan nama dagangan DuPont Freon. Kegunaan utamanya ialah sebagai bahan penyejuk, bahan dorong, kegunaan aerosol dan pelarut. Namun kini sedang dihentikan secara berperingkat melalui protokol material kerana meningkatkan kadar penipisan ozon menyebabkan keberosotan berunsur-unsur lapisan zon. Hayat bagi CFC bermaksud
bahawa satu molekul yang dibebaskan hari ini boleh wujud 50 hingga 100 tahun dalam atmosfer sebelum dihapuskan. Bagi tempoh kira-kira 50 tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfera, iaitu dalam ketinggian 10 hingga 50 km di atas lapisan ozon utama. Pertengahan julat setinggi 20 hingga 25 km, kurang sinar ultraviolet diserap oleh ozon, dan molekul CFC terurai setelah bertindak balas dengan sinar UV dan membebaskan atom klorin. Atom klorin ini juga berupaya untuk memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon. Dan seterusnya, yang terakhir, peristiwa yang berlaku pada tahun 1990, iaitu Nelson Mandela dilantik sebagai timbalan Presiden Kongres Kebangsaan Afrika. Kongres Kebangsaan Afrika adalah parti politik terbesar di Afrika Selatan dan telah memerintah negara ini sejak kejatuhan rejim apartheid pada tahun 1994. Kongres Kebangsaan Afrika ini juga dikenali sebagai ANC. Dan berkenaan dengan penglibatan Nelson Mandela, atau sebenarnya Nelson Rolihlahla Mandela, telah dilahirkan di Mevezo, sebuah desa kecil di tepi sungai Mbashi di daerah Umtata, ibu kota Transkei, Afrika Selatan pada 18 Julai 1918. Beliau meninggal dunia pada 5 Disember 2013. Sedikit mengenai penglibatan beliau di dalam ANC, pembentukan Liga Pemuda ANC. Mandela membentuk Liga Pemuda Kongres Kebangsaan Afrika, di mana program kegiatannya telah ditetapkan oleh parti ANC pada tahun 1949. Mandela dilantik sebagai Ketua Sukarela Kebangsaan untuk program yang dikenali sebagai Kempen Penentangan pada tahun 1952. Dia telah menjelajah satu negara dalam menggambarkan semangat penentangan terhadap undang-undang apartheid. Pada tahun itu juga, Mandela bersama Tombo menubuhkan firma guaman kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan dengan tujuan membantu kulit hitam yang ditindas oleh undang-undang kejam kaum kulit putih. Itu saja peristiwa dan sejarah yang berlaku untuk tarikh hari ini, iaitu 2 Mac 2015. Dan seterusnya, saya ada tips yang menarik ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian mengenai 8 puncak gunung tertinggi yang ada di Malaysia. Pasti kebelakangan ini atau banyak di luar sana teman-teman kita yang menyukai aktiviti mencintai alam sekitar, dengan contohnya kita hiking atau bergembara atau camping dan sebagainya. Di sini saya ada 8 list, iaitu 8 puncak gunung tertinggi yang ada di Malaysia. Yang pertama adalah gunung tertinggi sekali di Malaysia, iaitu Kinabalu. Posisi gunung tertinggi yang ada di Malaysia dipegang oleh Gunung Kinabalu. Gunung tertinggi se-Asia Tenggara nombor 3 ini mempunyai ketinggian sehingga 4.095 meter dari paras laut. Meter di atas permukaan laut. Itu berarti gunung ini lebih tinggi, kurang lebih 500 meter daripada gunung tertinggi di Pulau Jawa, iaitu Semeru. Tahukah kamu bahawa gunung ini masih satu pulau dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan? Gunung Kinabalu ini berada di arah Sabah, bahagian Malaysia yang masih menempel atau berdekatan dengan Indonesia. Gunung Kinabalu ini dianggap oleh penduduk Sabah sebagai lambang kebesaran mereka. Penduduk Sabah juga menganggap Gunung Kinabalu boleh memberikan semangat persatuan kepada mereka. Selain itu, konon Gunung Kinabalu banyak menyimpan cerita dan kisah-kisah misteri. Menurut kepercayaan masyarakat Kadazan Sabah, semacam suku Baduy di Indonesia, Gunung Kinabalu merupakan tempat bersemadinya jiwa mereka setelah mereka meninggal dunia nanti. Apabila kita perhatikan berdasarkan letak geografisnya, seharusnya gunung ini berada boleh menjadi gunung tertinggi di Asia Tenggara kerana nominasi pengasingannya, iaitu Gunung Kakabo Razi dan Puncak Jaya berada di wilayah geografi yang berbeza, tapi kerana masih masuk dalam negara yang ada di Asia Tenggara, kedua gunung ini masih mengungguli Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu juga sangat nyaman untuk dijadikan destinasi pendakian kerana di gunung ini sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas yang menunjang
bagi para pencinta alam atau peminat pendaki. Dan yang kedua adalah Gunung Terus Madi. Lokasi Gunung Terus Madi berada tidak jauh daripada Gunung Kinabalu kerana memang lokasinya masih dalam satu daerah atau satu kota iaitu Sabah. Meskipun lokasinya tidak sejauh dengan gunung tertinggi 3 se-ASEAN tadi, namun rupanya ketinggian gunung ini berbeza cukup drastis dengan abangnya tadi iaitu Gunung Kinabalu. Apabila Gunung Kinabalu mempunyai ketinggian 4.095 meter dari paras laut, Gunung Terus Madi hanya mempunyai ketinggian sekitar 2.642 meter daripada paras laut. Namun tetap saja setiap gunung mempunyai kelebihan masing-masing. Untuk gunung ini, salah satu ciri khasnya adalah terdapat beragam jenis fauna yang tinggal di hutan Gunung Terus Madi. Jadi, kamu harus mempunyai kenalan orang yang berada di sana untuk mencapai ke puncaknya. Kerana kalau kita bersendirian, dia sangat bahaya. Berarti di sini, kalau untuk mendaki Gunung Terus Madi, kita harus menggunakan guide. Dan yang ketiga pula adalah Gunung Tambu Yukon. Gunung Tambu Yukon merupakan salah satu antara gunung-gunung terbentur di atas pegunungan Crocker yang merupakan dataran tinggi menjadi tulang tumpu keseluruhan tanah di negeri Sabah. Puncak gunung ini mempunyai ketinggian kira-kira 2,579 meter daripada paras laut. Jika kita dapat melihat kedudukan gunung ini dari sudut geografinya, kita akan mendapati pergunungan Crocker yang di dalamnya terdapat Gunung Tambu Yukon dan juga Gunung Terus Madi mempunyai penghujung di Gunung Kinabalu. Ketiga-tiga gunung di atas adalah satu kompleks atau dalam satu dataran pegunungan disebut sebagai Kinabalu Park. Nanti kalau bila-bila kalian berniat untuk menaklukan gunung-gunung di Malaysia dan kamu mempunyai waktu luang yang lapang, kamu boleh menakluki 3 gunung sekaligus, iaitu Gunung Tambu Yukon dan diteruskan dengan Gunung Terus Madi dan seterusnya berakhir dengan gunung tertinggi ketiga di se-Asia Tenggara iaitu Gunung Kinabalu. Dan yang keempat pula adalah Gunung Murut. Kebanyakan tanah Borneo memang tidak terkira, lagi-lagi salah satu gunung tertinggi di Malaysia berasal daripada pulau ini. Berbeza dengan 3 gunung di atas, gunung ini berada di daerah Sarawak. Gunung yang mempunyai nama lain, Gunung Murut ini memiliki ketinggian sekitar 7.946 kaki atau jika dikonversikan ke meter, ketinggiannya hanya sekitar 2.423 meter dari paras laut. Selain terkenal dengan keindahan batu lawinya, gunung ini disebut-sebut memiliki berbagai macam buah yang dapat kita makan di dalam hutannya. Seterusnya, nombor 5 adalah Gunung Mulu. Meskipun di gunung yang cukup tinggi dengan ketinggian 2.376 meter daripada paras laut, namun objek yang menjadi perhatian di gunung ini yang lebih dikenali sebagai wisatawan adalah susunan batu-batu cantik. Tahu tidak bahawa batu-batu itu menjulang sampai ketinggian sehingga 700 meter. Gunung yang masih berada di kota Sarawak ini juga menjadi satu objek pelancongan perjalanan gua kerana ada beberapa gua bersejarah dalam gunung ini. Bahkan Gunung Mulu National Park ini telah catat di Lembaga Dunia UNESCO sebagai tempat warisan pelancongan dunia. Iaitu yang menarik di sini adalah terdapat kepingan-kepingan batu yang menyerupai seperti bilah yang ketinggiannya boleh mencapai hingga 700 meter. Ini menjadi daya tarikan tersendiri di Gunung Mulu National Park. Yang keenam pula adalah Gunung Tahan. Setelah tadi didominasi dengan gunung-gunung yang berada di Pulau Borneo, kali ini kita berada di semenanjung Malaysia. Gunung ini masuk ke wilayah Taman Negara di Pahang dengan tinggi gunungnya hanya 2.187 meter daripada paras laut. Tapi jangan salah, kamu tahu kenapa gunung tersebut Gunung Tahan? Meskipun tidak terlalu tinggi, rupanya medan untuk mencapai puncak Gunung Tahan ini cukup berat. Bayangkan saja 3 hari itu perjalanan minimum untuk mencapai ke puncak Gunung Tahan. Kebanyakan pendaki 3 hari itu malah baru sampai ke pertengahan. Jadi kamu memang harus menyiapkan kesabaran yang ekstra untuk mencapai ke puncak gunung ini, iaitu Gunung Tahan.
Dan yang ketujuh pula adalah Gunung Korbu. Gunung Korbu ialah sebuah gunung yang berada di daerah Perak Darul Rizwan, Malaysia. Gunung Korbu mempunyai ketinggian sekitar 2.183 meter daripada paras laut dan merupakan puncak tertinggi pergunungan Titiwangsa. Cukup banyak jasa travel atau guide yang boleh kita gunakan untuk sampai ke tempat pendakian. Inilah gunung yang paling mudah untuk didaki oleh pemula kerana aksesnya tidaklah terlalu sulit. Dan yang ke-8 pula adalah Gunung Yong Belar. Gunung Yong Belar merupakan sebuah gunung yang berada di antara Perak Darul Rizwan dengan Pahang Darul Makmur dan Kelantan Darul Naim, Malaysia. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 2,181 meter, iaitu sekitar 7,156 kaki. Dengan view yang sangat bagus dan cool, banyak pendaki yang biasa menyahut cabaran pendakian ini. Gunung ini juga direkomendasikan buat mereka-mereka yang baru mencuba hiking di luar negeri. Sehingga selain mempunyai pengalaman mendaki, kemungkinan besar kita akan mendapat teman-teman baru di dalam perjalanan pendakian tersebut. Itu tadi gunung-gunung tertinggi di Malaysia. Semoga bermanfaat, dan salam cinta alam daripada saya. Kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita antarabangsa. Berita Nusantara. Ya, kembali lagi bersama saya Radhi Tarman Muhammad dalam berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 23 Mac, dan saya teruskan lagi berita untuk hari ini dengan berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Di mana berita yang pertama mengenai seorang aktor veteran, iaitu George Kennedy meninggal dunia. Di Los Angeles, aktor veteran George Kennedy yang berusia 91 tahun terkenal menerusi filem Naked Gun, Cool Hand Luke dan Airport meninggal dunia akibat sakit tua, kata ahli keluarganya. Pelakon yang pernah menerima anugerah Oscar itu meninggal dunia pada hari Ahad yang lalu di Boise, Idaho, kata cucu lelakinya iaitu Corey Scankel. Beliau meninggal dunia pada pagi Ahad yang lalu akibat terlalu uzur dan beberapa lagi masalah kesihatan, kata Scankel. Kennedy yang dilahirkan di New York pernah terbabit dalam Perang Dunia Kedua dan berkhidmat selama 16 tahun dalam Angkatan Tentera Amerika untuk unit radio. Pada tahun 1950-an, beliau menjadi penasihat kepada Phil Silver untuk filem Sang Bilko dan kemudiannya sering menerima tawaran lakonan. Antara filem terawalnya yang berjaya melonjakkan nama beliau di sekitar tahun 1963 adalah Curate bersama Audrey Hepburn dan The Flight of the Phoenix pada tahun 1965. Takziah diucapkan atas perginya George Kennedy, seorang aktor veteran. Dan seterusnya mengenai acara Oscar yang berlangsung beberapa hari yang lalu, iaitu gara-gara gurauan stereotip orang Asia, pengacara Oscar dikecam. Pengacara Oscar iaitu Chris Rock mengundang kemarahan netizen apabila melakukan gurauan stereotip terhadap orang Asia ketika mengacarakan majlis anugerah Akademi yang ke-88 yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Nampaknya ramai pihak tidak selesa apabila Chris memperkenalkan 3 kanak-kanak warga Asia sebagai wakil firma akaun Prince Waterhouse Cooper, iaitu singkatan buat PWTC, iaitu firma kewangan yang bertanggungjawab mengendalikan undian Oscar. Chris mengundang 3 kanak-kanak yang berpakaian seperti ahli perniagaan ke pentas dengan berkata, mereka menghantar kita 3 wakil yang paling berdedikasi, tepat dan yang bekerja keras. Sila alu-alukan Ming Zua, Bai Ling dan David Moskovic, kata Rock. Jika ada sesiapa yang kecewa tentang gurauan ini, anda boleh tweet mengenainya menerusi telefon bimbit anda yang juga boleh dibuat oleh kanak-kanak ini, gurau Chris. Susulan itu, rata-rata netizen mengecam Chris dengan menyifatkan ia sebagai satu gurauan yang sensitif.
Ramai yang berpendapat Chris tidak sepatutnya bergurau mengenai isu buruh kanak-kanak di kalangan orang Asia yang nyata ia adalah satu rujukan stereotip. Berikut adalah antara reaksi yang dikongsikan di media sosial, iaitu kebanyakannya memberi komen yang kurang baik kepada Chris mengenai jokes atau jenaka yang beliau lakukan mengenai stereotip orang-orang Asia. Dan seterusnya, berita daripada California pula mengenai warna jaket pula jadi perdebatan. Perdebatan warna pakaian muncul sekali lagi dan kali ini jaket Adidas membuatkan pengguna internet berbalah. Seorang pengguna Twitter, Mariam Kaba, menyiarkan gambar jaket barunya di laman itu dengan berkata, ia hitam dan coklat. Bagaimanapun, rakannya melihat jaket itu berwarna putih dan biru. Imej itu mula menarik perhatian selepas rakannya yang menggunakan nama pop-punk blogger berkongsi imej berkenaan dalam laman Tumblr dengan menulis, saya tidak suka menyamakan gaun biru, hitam putih emas, tetapi rakan saya memiliki jaket ini dan dia berkata ia putih, tetapi saya melihatnya hitam dan coklat. Sila beritahu apa yang anda lihat. Ia mendorong perbalahan pendalam dalam kalangan pengguna internet. Apa yang berlaku sebenarnya ialah cara mata manusia berevolusi untuk melihat warna di tempat yang sumber utama cahayanya adalah cahaya matahari. Kita melihat objek di sekeliling kita kerana pantulan cahaya ke dalam retina mata kita. Otak mencatat warna sumber cahaya sebenar dan kemudian menolak warna sebenar objek. Jadi bayangkan warna kuning pada objek putih. Otak memahami cahaya kuning itu mempengaruhi warna permukaan dan cuba untuk mengabaikannya. Dan berita seterusnya mengenai pengasuh ditahan bersama kepala budak. Tepatnya di Moskow, polis menahan seorang wanita yang bekerja sebagai pengasuh selepas dia didapati membawa kepala seorang budak dalam beg di stesen kereta api di bandaraya tersebut. Wanita itu dilihat menjinjing kepala berkenaan di stesen Oktyabrskoye Pol, utara Moskow sambil menjerit kepada pengganas, mati kamu. Polis menemui mayat seorang budak perempuan berusia 3 atau 4 tahun di sebuah flat berhampiran. Wanita itu dipercayai membunuh serta memenggal kepala mangsa tanpa sebab diketahui selepas ibu bapa kanak-kanak itu keluar bersama seorang lagi anak mereka dan kemudian dia turut membakar flat berkenaan. Menurut media tempatan, mangsa ialah Natasha berusia 4 tahun dan pengasuh itu dikenali sebagai Gluchekra Boboloka yang berusia 38 tahun dari Uzbekistan. Polis menahan wanita itu di stesen berkenaan untuk memeriksa dokumennya dan dia mengeluarkan kepala mangsa dari dalam beg sambil menjerit akan meletupkan dirinya. Menurut polis, wanita itu memberitahu mereka dia kecewa dengan suaminya. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Kita lihat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Raditya Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 2 Mac bersamaan dengan Hari Rabu, dan untuk segmen ini saya akan bacakan berita mengenai isu politik dan hal ehwal semasa, di mana berita-berita yang berlaku di seputar Malaysia dan juga negara-negara Nusantara. Berita yang pertama mengenai rasuah perlu ditangani dengan tegas, tanpa getar dan pilih kasih. Itu disampaikan oleh Sultan Perak. Kegagalan memerangi dan membantras rasuah secara serius dan berkesan dibimbangi mampu melumpuhkan negara. Demikian titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sambil menyeru agar rasuah di negara ini ditangani dengan tegas oleh pelbagai agensi bertanggungjawab tanpa gentar
dan pilih kasih. Rasuah merupakan barah yang dikatakan sedang merebak dalam batang tubuh negara. Rasuah bagaikan anak-anak yang sedang membusut besar dan semakin mereputkan tonggak-tonggak utama negara. Masakan pokok semakin bergoyang jika tidak ada angin yang meniupnya. Kegagalan memerangi dan kegagalan membantras rasuah secara serius, secara bersungguh-sungguh, secara berkesan, secara komited dibandingkan berpotensi melumpuhkan negara dan rakyat keseluruhannya. Terpaksa membayar dengan penderitaan dan kesengsaraan seperti dialami oleh rakyat di kebanyakan negara mundur. Baginda bertitah pada Majlis Anugerah Bisnes Utusan yang dianjurkan kumpulan utusan. Baginda turut bertitah agar kumpulan utusan melalui bahan penerbitannya berperan aktif dalam membantu membina sesebuah pentadbiran dan sebuah negara bangsa yang sifar rasuah. Salah laku rasuah hendaklah dilaporkan tanpa memihak, tanpa getar, tanpa berat sebelah kerana rasuah adalah rasuah. Tidak kira siapa yang melakukannya, titah baginda. Sultan Nazrin bertitah agar rakyat diasuh dengan budaya benci rasuah dan menolak pemimpin yang melakukan rasuah. Warga perlu dididik untuk menentang rasuah dengan rasa amat jijik. Ruangan yang meningkatkan kesedaran tentang rasuah hendaklah disediakan. Contohnya, tokoh-tokoh yang bersih rasuah boleh dijadikan teladan, seperti sementara kisah-kisah pemimpin yang melakukan rasuah boleh dijadikan sempadan, titah baginda lagi. Indeks persepsi rasuah 2015 oleh Transparency International meletakkan negara mencapai skor 50 daripada 100 markah dan negara berada ranking ke-54 daripada 168 buah negara yang dinilai. Dan berita seterusnya mengenai Malaysia, Laos setuju terokai bidang kerjasama. Itu disampaikan oleh Anifah. Malaysia dan Laos bersetuju untuk menerokai banyak bidang kerjasama untuk mengukuhkan hubungan dua hala yang sedia terjalin antara kedua negara. Persetujuan ini dicapai dalam mesyuarat dua hala antara Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman dan Presiden Laos iaitu Chumley Sayason semasa lawatan rasmi Anifah ke Laos pada 28 Februari yang lalu. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar berkata Anifah melakukan kunjungan hormat ke atas Sayason yang melahirkan hasrat supaya hubungan Laos dan Malaysia dipertingkatkan lagi untuk manfaat bersama kedua-dua negara. Selain itu, Anifah juga mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya iaitu Menteri Hal Ehwal Luar Laos iaitu Dr. Tonglun Sisulit yang juga timbalan Perdana Menteri negara tersebut. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pemimpin bersetuju bahawa hubungan Malaysia dan Laos yang dibina atas kepercayaan, hormat menghormati dan ikatan persahabatan yang kukuh perlu diperluaskan bagi dalam beberapa bidang untuk meraih potensi sepenuhnya. Dalam hubungan ini, kedua-dua negara dan kedua-dua menteri telah mengenal pasti beberapa bidang kerjasama, antara lain meningkatkan perdagangan dan pelaburan, perbankan, pendidikan, pelancongan, perkhidmatan udara, kesihatan dan pertahanan, katanya. Dalam pertemuan itu, Hanifah memberi jaminan bahawa Malaysia menyokong sepenuhnya kepengerusian ASEAN oleh Laos 2016 dan merupakan momentum yang telah diwujudkan oleh blok 10 negara anggota sejak penubuhan komuniti ASEAN pada Disember tahun lalu. Mengenai kerjasama ekonomi dua hala, kenyataan itu berkata Anifah menggalakkan lebih banyak syarikat di Malaysia melabur di Laos dan mencari peluang untuk mengembangkan dan memperbagaikan perniagaan mereka di wilayah Kemboja, Laos, Myanmar dan juga Vietnam. Mengenai kerjasama ekonomi dua hala, kebanyakan kenyataan itu berkata Anifah menggalakkan lebih banyak syarikat di Malaysia melabur di Laos dan mencapai peluang untuk mengembangkan dan memperbagaikan perniagaan mereka. Malaysia juga mengulangi hasrat untuk memperluas dan berkongsi kepakaran dalam bidang perbankan dengan Laos untuk mengukuhkan lagi institusi kewangan di negara itu. Mengenai institusi pendidikan tinggi, kedua-dua pemimpin bersetuju bahawa Malaysia dan Laos perlu menerokai pelaksanaan program berkembar antara institusi yang akan menyediakan platform untuk pelajar Laos melanjutkan pengajian di Malaysia. Kenyataan itu berkata Malaysia telah melahirkan penghargaan kepada kerajaan Laos kerana membenarkan Air Asia mengadakan penerbangan 3 kali seminggu dari Kuala Lumpur ke Luang Prabang mulai Julai nanti. Kelulusan ini pasti akan menyumbang kepada peningkatan jumlah pelancong dua hala dan menyediakan kesilang hubungan fizikal nilai tambah
yang akan meningkatkan hubungan rakyat dengan rakyat sejajar Plan Indo-ASEAN mengenai kesaling hubungan. Mengenai penjagaan kesihatan, Anifah dan Dr. Tong Loan bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam penjagaan kesihatan melalui kerjasama dalam kawalan penyakit, pharmaceutical, keselamatan makanan serta penyelidikan dan pembangunan. Malaysia melalui Biro Pengawal Pharmaceutical Kebangsaan BPFK akan menawarkan kepakaran teknikal untuk menubuhkan rangkaian dan mengukuhkan hubungan dengan pihak berkuasa berkala selia yang berkaitan. Oleh kerana Malaysia dan Laos akan menyambut ulang tahun yang ke-50 penubuhan hubungan diplomatik pada Julai tahun ini, kedua-dua negara juga bersetuju dengan mengenai kemungkinan mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama keempat yang dihoskan oleh Laos pada tarikh sesuai yang disetujui bersama. Kedua-dua negara juga mencapai persetujuan untuk memuktamadkan memorandum persefahaman bagi kerjasama pertahanan pada masa hadapan. Anifah juga mengetuai delegasi Malaysia ke pemukim menteri-menteri luar ASEAN di Vientiane, Laos pada 26 dan 27 Februari yang lalu. Dan berita seterusnya daripada Bangkok, iaitu migran bantu ekonomi negara destinasi, iaitu negara asal kata PBB. Migran dari seluruh Asia dan Pasifik memainkan peranan utama menggerakkan pembangunan, membantu meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK di negara destinasi sambil membantu keluarga dan komuniti di negara asal mereka. Laporan Migran Asia Pasifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2015 bertajuk Sumbangan Migran kepada Pembangunan yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu bagi menyebut manfaat penghijrahan masih kurang diakui. Laporan mendapati banyak pekerja imigran tidak sahaja dapat faedah daripada penghijrahan mereka tapi turut menyumbang kepada pembangunan di negara asal dan negara destinasi menerusi kerja mereka dan wangnya dihantar pulang, tambah laporan itu. Begitupun menurut laporan itu, imigran turut berdepan kesukaran dan penderaan. Justru tindakan perlu diambil untuk memaksimumkan faedah yang ada dengan memastikan penghijrahan dibuat secara teratur, selamat dan bertanggungjawab. Laporan itu juga menyebut ia mendapat lebih daripada 95 juta orang dari negara Asia dan Pasifik tinggal di luar negara mereka dilahirkan dengan rantau berkenaan, menempatkan 59 juta migran, majoritinya pekerja sementara. Rantau Asia Pasifik menempatkan lebih daripada 55 juta pelarian dan 3 daripada negara utama menempatkan pelarian di dunia. Ini adalah rantau tersebut. Dan berita yang terakhir iaitu dari Indonesia, mengenai Indonesia akan bina lapangan terbang kedua di Bali. Tepatnya di Denpasar, kerajaan Indonesia merancang membina lapangan terbang kedua di Pulau Peranginan Utama Bali bagi menampung kebanjiran pelancong yang dijangka meningkat 2 kali ganda pada tahun 2025 berbanding 10 juta yang dicatatkan setiap tahun. Lapangan terbang baharu itu akan meringankan tekanan ke atas lapangan terbang satu landasan di lapangan terbang antarabangsa Ngurah Rai yang boleh mencapai kapasitas maksimum dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Lapangan terbang itu terletak di selatan Bali, 13 km di selatan ibu negara pulau itu di Denpasar. Oleh itu, Bali mempelawar-pelawar tempatan dalam negara untuk membina lapangan terbang pada tahun ini. Kerajaan tempatan mungkin mengadakan proses pembinaan kompetitif jika lebih daripada satu pelabur yang berminat. Tapak yang sedang dipertimbangkan adalah di daerah Buleleng di utara Bali, kawasan yang kurang maju berbanding selatan yang sesak dengan pelancong seperti Pantai Kuta, kawasan mewah Nusa Dua dan Denpasar. Ia dijangka dibina berhampiran pantai yang turut memaparkan ikan lumba-lumba, tasik yang indah dan gunung serta membolehkan pelancong menjelajah ke bahagian lain kepulauan berkenaan. Pengarah Kementerian Pengangkutan Agus Santoso yang bertanggungjawab menyelia lapangan terbang Indonesia berkata beberapa pelabur sudah menjalankan kajian tetapi tidak seorang pun menyatakan komitmen untuk meneruskan setakat ini. Dan itu saja berita politik dan hal luas masa yang telah saya sediakan untuk pendengar sekalian. Untuk tarikh hari ini iaitu 2 Mac, kita rehat sebentar sebelum nanti saya teruskan lagi dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara,
Bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Kembali lagi bersama saya Radita Arman Muhammad dalam Berita Nusantara melalui Radio Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini 2 Mac bersamaan dengan Hari Rabu dan saya teruskan segmen kali ini dengan berita ekonomi dan bisnes pula. Di mana berita yang pertama bertajuk Mida penutupan kilang Samsung seremban susulan cabaran ekonomi. Penutupan operasi kilang pengeluaran televisyen Samsung Electronic Display Malaysia Sdn Bhd SDMA di Seremban Negeri Sembilan adalah berdasarkan persekitaran perniagaan yang mencabar dan keadaan pasar yang tidak stabil. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau singkatannya MIDA, Datuk Azman Mahmud berkata, langkah itu susulan pelaksanaan pelan strategik Samsung untuk menambah baik keseluruhan kecekapan perniagaan dalam operasi entiti Samsung di Malaysia. Adalah malang bahawa kilang pengeluaran televisyen Samsung Electronic di Seremban terpaksa menghentikan operasinya, walau bagaimanapun kita menyedari bahawa ia adalah keputusan yang dibuat selepas pertimbangan yang teliti. Kami memahami bahawa penutupan adalah disebabkan oleh persekitaran yang mencabar dan penyusunan semula operasi di Malaysia. Namun kami gembira bahawa Samsung komited untuk menyediakan program sokongan yang adil dan sesuai untuk pekerja yang terjejas, kata Azman dalam satu kenyataan. Meskipun dengan penutupan ini, MIDA yakin Samsung akan terus menjadikan Malaysia sebagai pusat penting dalam pasaran ASEAN melalui entiti yang lain seperti Samsung Electronics Malaysia Sdn Bhd, Samsung Malaysia Electronics Sdn Bhd dan Samsung SDI Energy Sdn Bhd. SEMA atau singkatan daripada Samsung Electronics Malaysia Sdn Bhd adalah satu-satunya kilang Samsung yang menghasilkan ketuhar gelombang makro di dunia, manakala SDIE atau singkatannya daripada Samsung SDI Energy Sdn Bhd menghasilkan 1/3 daripada pengeluaran sel bateri global Samsung. Satu lagi entiti Samsung Engineering Malaysia Sdn Bhd banyak terlibat dalam beberapa projek hidrokarbon dan perindustrian di Malaysia. Sebagai sebuah kumpulan di Malaysia, Samsung melaporkan akan mengekalkan lebih daripada 5,000 tenaga kerja di negara ini. Syarikat itu juga komited dalam menyediakan program sokongan yang adil dan munasabah bagi pekerja yang terjejas. Tambahnya, pekerja-pekerja yang berpotensi akan diserap ke entiti Samsung lain di Malaysia. Keutamaannya, kami berikan pengumuman yang dibuat Samsung adalah untuk memastikan gangguan minimum kepada pekerja yang terjejas. Kami juga akan bekerjasama dengan Samsung untuk memastikan peralihan ini berjalan dengan lancar. MIDA masih terbuka dan komited untuk menyokong dan memudahkan sebarang potensi pelaburan oleh Samsung di Malaysia pada masa hadapan, kata Azman. Samsung pada Sabtu mengumumkan akan menamakan operasi SDMA di Seremban Negeri Sembilan pada bulan April nanti. Kesemua 475 warga Malaysia dan 145 pekerja warga asing yang bekerja di kilang itu akan menerima pakej pampasan yang adil dan berpatutan. Samsung berkata ia akan menyediakan khidmat kaunseling kerjaya dan latihan vokasional kepada pekerja yang terlibat. Menurut MIDA, Malaysia pada tahun lepas menarik 521 projek pembuatan tambahan untuk 9 bulan pertama. Negeri Sembilan saja menarik 29 projek baru. Projek perkilangan baru yang diluluskan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk 1,930 penduduk tempatan dalam industri berkenaan di negara ini. Tambahannya, industri elektrik dan elektronik E&E terus menjadi pemacu utama ekonomi Malaysia dengan sumbangan yang besar kepada pengeluaran, pembuatan, pekerjaan, pelaburan dan ekspor negara Malaysia. Dan berita seterusnya mengenai harga minyak rendah, hasil untung Petronas menurun 2015. Petronas mencatatkan hasil 25% lebih rendah daripada tahun 2015 kepada 248 bilion. Ia turun mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak 21 bilion jatuh kepada 56% daripada 2014. Menurut kenyataan Petronas, angka tersebut memberikan gambaran kesan harga minyak pada purata 52
dolar Amerika setong kepada Petronas tahun 2015 menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin. 2016 dan 2017 akan menjadi tahun mencabar buat Petronas. Ia menjangka aliran tunai daripada operasi tidak akan cukup untuk menampung CAPX atau komitmen dividen kepada kerajaan sebanyak 16 bilion. Untuk 2016, Petronas akan mengurangkan CAPX atau OPX sebanyak 15 hingga 20 bilion ringgit Malaysia. Ini adalah sebahagian daripada plan untuk mengurangkan CAPX dan OPX sebanyak 50 bilion dalam 4 tahun. Dalam masa sama, Petronas telah melengkapkan semakan model operasi perniagaan untuk menjadikannya lebih efisien. Ini akan menyaksikan Petronas menjalankan operasi dengan struktur baru pada 1 April nanti. Dan itu saja berita untuk hari ini yang telah saya akhirkan tadi dengan berita harga minyak rendah, hasil untung Petronas menurun di tahun 2015. Dan seperti biasa, sebelum menutup berita hari ini, saya akan sampaikan kata-kata motivasi yang ingin saya kongsikan bersama pendengar sekalian yang berbunyi, memang belajar itu melelahkan, namun lebih melelahkan nanti jikalau kamu saat ini tidak belajar. Jadi belajarlah sungguh-sungguh kerana kita tidak tahu ilmu apa pun sangat bermanfaat untuk kita. Jadi manfaatkan ilmu dengan baik-baik, jaga ilmu dengan baik-baik dan gunakan ilmu yang kita perolehi dengan hal-hal yang baik. Sekian saja daripada saya, Raditya Arman Muhammad. Salam cinta damai, salam Nusantara. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi besok dalam waktu dan jam yang sama.